Okey. Pagi. Test 1 2 3, test 1 2 3. Adakah anda boleh mendengar suara saya dengan jelas? Kalau boleh dengar, cuba komen. Boleh dengar? Jap. Test 1 2 3, test 1 2 3. Clear, loud and clear. Terbaik. Boleh dengar? Oh, saya kena ni lah. Dia bergema. Test 1 2 3, test 1 2 3. Alright. Loud and clear. Okay, so tanpa membuang masa, kita proceed je lah. Okay, kita punya kelas hari ni. So kelas ni sebenarnya saya pun buat live streaming juga dekat Facebook group Green Matrix Independent Supplier lah kan. So nanti mana yang tak sempat boleh tengok dekat dalam group lah. Alright. So terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada tuan-tuan yang join kita punya kelas pada hari ini. Sebelum tu kita mulakanlah kita punya majlis ini dengan bacaan Al-Fatihah supaya urusan kita dipermudahkan. Okey, kita baca Al-Fatihah dulu, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. So kenapa saya buat kelas bisnes kereta sewa ni? Macam saya sebelum saya selalu share sebelum ni, boleh dikatakan setiap minggu, kadang-kadang setiap hari ada orang call tanya minta saya ajar tentang bisnes kereta sewa kan. So saya pun kalau nak layan seorang-seorang tu memang letih kan. Dan saya pun decide untuk berkongsilah pengalaman. Dan kalau tuan-tuan ada soalan ke semua, boleh tanyalah, dan insyaAllah saya cuba jawab mana yang saya tahu. Alright. So saya sebenarnya nak ajar pun tak tahu dekat mana nak mula. Sebab apa, setiap orang tu dia punya knowledge tu mungkin berbeza-beza. Ada orang nak tahu pasal ni, ada orang nak tahu pasal ni. Tapi apa yang saya boleh buat adalah saya cerita tentang saya lah, pengalaman saya kan. Macam mana saya bermula sampailah sekarang ni kan, jatuh bangun saya. So daripada saya punya story tu, you all pun boleh belajar lah. Alright. Mana air saya? Okey ni. Minum dulu. Okey. Pengalaman saya. You all boleh nampak tak saya punya slide ni? Dia punya tulisan okey tak? Pengalaman saya daripada tahun 2002 lah. Saya cerita daripada tahun 2002 sebenarnya saya pernah bekerja dengan syarikat pelancongan lah. Yang pertama sekali Langria Holiday Sdn Bhd. Masa tu saya baru habis belajar, saya bekerja sebagai kerani lah. Okey, gaji masa tu murah, 450. Baru habis degree, tak tahu nak kerja apa. Lepas tu kebetulan abang ipar saya ni dia ada kawan dia ni ada syarikat pelancongan lah. So dia kata, adik kau kerja je lah dengan dia kan. So saya bekerja dengan Langria Holidays Sdn Bhd, gaji 450 kan, kerani lah. Lepas tu saya pun macam carilah peluang lagi, and then saya pergi ke Langkawi. Saya bekerja dengan SR Langkawi Travel and Tours Sdn Bhd. SR Langkawi Travel and Tours Sdn Bhd ni sebenarnya pengurus dia abang saya. Abang saya ni dia pergi ke Langkawi, and then dia bekerja daripada bawah, budak cuci kereta, and then dia naik-naik sampailah bos syarikat SR Langkawi ni lantik dia menjadi pengurus lah untuk uruskan bisnes kereta sewa kat Langkawi. So saya pergi Langkawi, nak kata kerja tak juga, pergi tolong-tolong je tu lah, sebab apa saya tak ada gaji. Tapi macam saya hari-hari pergi kat airport, saya cuci kereta, saya hantar kereta, saya jaga kaunter kereta, jaga kaunter kereta sewa. Lepas tu kadang-kadang ada pelancong nak minta bawa pusing pulau, saya bawa pusing pulau. Dan kalau tak ada kerja sangat, saya duduk dekat satu jeti, bawa teksi sapu lah. Macam tu lah. Saya tak ada gaji. So saya punya income tu berdasarkan komisen lah. Saya ada kerja, ada duit. Tak ada kerja, tak ada duit kan. Itulah saya punya kehidupan. And then saya sempat bekerja lah selama setahun. Lepas tu saya nampak, macam tak boleh pergi kan. Saya baru habis degree, lepas tu kerja pun tak tentu arah, gaji pun macam tu je kan. And then yang kawan-kawan saya pula dah ada yang dah jadi cikgu, ada yang dah jadi pegawai apa semua. So macam alamak,
saya macam tak nampak masa depan kan. Dan 2003 saya decide untuk sambung buat master lah dekat Universiti Malaysia Sabah. So saya buat master tu 2 tahun sampailah tahun 2005 saya apply kerja lah. So saya dapat jawatan tutor lah dekat Universiti Putra Malaysia kampus Bintulu. So saya kerja tu, seronok lah kan, sebab apa? Kerja government, kerja pula kat universiti kan. So saya memang tak ada planning pun nak berniaga, nak buat kereta sewa. Tetapi masa saya start kerja tu, saya tersilap langkah lah beli kereta yang mahal lah kan. Kereta biasa je. Saya beli Pro 2 Kenari. Tapi saya beli yang full spec lah. Kira macam apa, executive punya level kan. Harga 40,000 lebih. Masa tu saya pula baru start kerja. Duit pun tak ada kan, nak beli kereta, bayar down payment sikit 2,000, lepas tu loan 9 tahun, installment tu dalam 600 lah. And then saya ingat, gaji saya pun dah 2,000 kan, installment 200, installment 600 tu boleh bayar. Tapi saya kira-kira dengan minyak, dengan maintenance, dengan insurans pun semua, kat situ saya tersontot kan. So fikir macam mana aku nak settlekan masalah duit ni. Sebab apa, saya masa saya beli kereta tu, duit gaji saya tu habis bayar hutang je. Bayar kereta, bayar motor, bayar kad kredit, bayar bil lah tak ada lah. Memang KO lah masa tu kan. Saya pun fikir apa benda aku nak buat ni kan. Dan saya nampak macam dekat tempat saya bekerja tu, budak-budak student saya ni dia suka pinjam kereta kan. Datang saya punya office, Cik Wahid, boleh tak kita pinjam, boleh tak kita orang nak pinjam kereta. Dia orang nak pinjam kereta nak beli barang je kan. So dekat tempat saya mengajar tu, macam bas tu selalu tak ada, teksi mahal. So saya bagi pinjam kereta tu nak tolong student saya lah kan. And then saya nampak peluang kat situ. Daripada saya bagi pinjam kereta, why not saya buat bisnes kereta sewa. So dekat situlah tahun 2006 saya mulakan bisnes kereta sewa. Saya beli kereta kancil lah, 660 manual. Kereta tu saya start 2006, kereta tu dah berusia dia geran dia 97. Maknanya kereta tu dah 9 tahun. Saya beli kereta second hand je lah. Sebab apa, saya target budak-budak ni nak sewa kereta, dia asal boleh start, ada aircon, jalan dah kan. So harga pun murah lah saya sewa, 1 jam RM5, 1 hari RM50. Macam tu lah. So saya masa tu saya masih bekerja lagi dekat universiti. Pada tahun 2007 saya dapat surat warning daripada universiti kan. Sebab apa? Yalah saya kerja government, lepas tu buat bisnes pula kan. Lepas tu buat bisnes pula dengan student. So universiti dia risaulah. Kan nanti jadi apa-apa dekat student ni, accident pun semua, mak bapak datang universiti tengok-tengok staff universiti yang buat bisnes kereta sewa memang habis lah universiti nanti kan. So universiti dia tak naklah saya buat sewa kereta dekat student. So masa tu saya nampak alamak, aku ni baru nak naik kan, baru nak tambah pendapatan. Sebab apa? Masa saya buat bisnes kereta sewa tu, saya target saya boleh dapat RM300 bersih pun saya dah cukup lah. Sebab apa? Nak beli barang dapur je. Alright. Lepas tu tahun 2000 masa itulah saya start menyewakan kereta dekat orang awam lah. Sebab apa, dah start kena warning dengan pihak universiti tu. So saya start sewa kereta dekat orang awam kan. Lepas tu 2008 saya start dapat pelanggan corporate. Macam mana saya boleh dapat pelanggan corporate ni? Dia daripada referral daripada customer saya, customer student saya ni. So tempat saya mengajar ni, student ni setiap tahun dia akan habis belajar, dia akan keluar, dia akan kerja kan. So masa tu Facebook pun tak ada lagi, media sosial pun tak ada lagi. So banyak marketing tu daripada mulut ke mulut. So macam ada orang nak datang Bintulu, aku nak pergi Bintulu lah, aku nak kerja kat Bintulu lah. Bintulu ni dia bandar oil and gas, bandar minyak. So bila orang nak datang ke Bintulu ni, dia akan tanya lah, aku nak datang Bintulu, ada tak tahu sesiapa yang buat bisnes kereta sewa. So macam student saya ni yang pernah duduk kat Bintulu, dia kata nak sewa kereta, contact Cik Wahid. So dekat situ saya punya customer ni dia start promote dekat dia punya family, kawan-kawan semua. So saya start dapat mula-mula saya dapat orang awam dulu, lepas tu orang awam ni dia start promote dekat company lah. So
pada tahun 2008 barulah saya daftar company Green Matrix Enterprise. Masa saya mula tu tahun 2006, lesen pun tak ada lagi. Lesen tak, saya just cowboy kan. Lepas 2 tahun barulah saya buka company lah kan. So dekat sini banyaklah orang baru nak mula kereta sewa, sibuklah nak buka company lah apa semua. Buat duit dulu kan. Alright. Lepas tu tahun 2009 saya mula beli kereta sendiri lah. Sebab apa? Masa saya start bisnes kereta sewa tu tahun 2006, saya punya hutang tu kira macam kalau pergi bank nak apply loan memang bank reject lah. Sebab apa? Saya punya hutang tu terlalu banyak. Apply loan memang tak boleh. And then saya duk ambil kereta orang, ambil kereta toke Cina apa semua. Seronoknya kita tak perlu apply loan lah. Yang tak seronoknya bila ada masalah kita yang kena tanggung. Lala kita punya commission tu bayar dekat dia je. So saya nak ada kereta sendiri. Kalau untung aku tanggung, rugi pun aku tanggung kan. Macam ambil kereta orang ni, untung sama-sama. Rugi saya seorang je lah. Kalau kereta dia rosak apa semua, dia tak claim kat customer saya, dia claim kat saya. Saya pula kena claim kat customer. Kalau customer tak bayar, memang habis lah. Memang kadang-kadang duit commission tu habis bayar ni je kan. Bayar macam tayar pecah, accident semua. And then saya pula buat sewa kereta dekat student. Kira macam selalu jugalah kat student ni sewa kereta rosak. Lepas tu dia orang tak nak bayar, minta tak nak bayar apa semua kan. Banyak kes lah. So saya punya commission tu banyak bayar ganti rugi kan. So that's why saya nak ada kereta sendiri. Kalau untung saya tanggung, kalau rugi pun saya tanggung kan. And then masa tu tahun 2009 saya ada 10 biji kereta. Kereta ni saya campur-campur lah. Ada yang saya beli, ada isi saya beli, ada yang adik ipar saya beli, ada yang makcik saya beli kan. So dia orang beli lah. Alright, nampak tak? Selepas 3 tahun saya buat kereta sewa, barulah saya boleh ambil kereta pajak. Kereta pajak. Sebab apa? Masa mula-mula buat bisnes kereta sewa tu, saya nak ambil kereta orang, susah. Orang nak pajak dekat kita susah. Sebab apa? Dia tak percaya kita. Lepas 3 tahun, and then dia nampak saya punya bisnes tu lah, barulah dia yakin. Adik ipar saya, dia beli kereta, letak kat saya. Makcik sebelah isi saya, nampak, dia beli kereta, letak kat saya. So dekat situ lah. So saya dapat kereta, saya bayar. Saya bayarlah. Lepas tu, bila adik-beradik lain, dia start nampak, kawan-kawan start nampak, masa tu berebut-rebut lah dia orang nak beli kereta, nak pajak kat saya. So pada tahun 2010 saya dah ada 70 biji kereta. 30 kereta sendiri saya beli atas nama saya, atas nama isi, atas nama company Green Matrix Enterprise tu lah. Lepas tu 40 biji lagi tu saya ambil kereta pajak. Kereta pajak ni saya ambil daripada adik ipar saya, makcik saya, pakcik sebelah isi saya, lepas tu kawan-kawan saya, and then pekerja saya. Masa tu saya dah start ada pekerja. Pekerja saya ni saya bayar gaji apa semua, and then saya suruh dia apply loan. Apply loan dapat kereta, sewakan kereta under company kan. So total kereta pajak tu 40 biji lah. Tapi tuan-tuan, sebenarnya kereta pajak ni saya tak untung tau. Sebab apa? Saya nak kena bayar installment, lepas tu saya nak kena bayar duit pajak. Kalau nak ikutkan tak untung, tetapi pendapatan daripada duit pajak ni, kereta pajak ni, boleh bayar segala saya punya kos operasi. Boleh bayar sewa rumah, boleh bayar gaji pekerja, boleh bayar maintenance apa semua kan. So saya tak untung, tapi duit sewa, duit daripada kereta pajak tu boleh bayar semua. So 30 biji kereta saya tu, itu saya punya net lah. Saya just bayar installment, yang balance tu saya punya keuntungan lah. You bayangkan kalau satu biji kereta, kalau satu biji kereta 1,500, dia punya sewa kan. Satu biji kereta biasanya dia punya installment tu dalam 600. 1,500 tolak dengan 600. So satu biji kereta saya sendiri, saya boleh untung dalam RM900. Kalikan 30. So tanpa saya, memang saya goyang kaki je. Sebab apa? The business tu staff yang urus. Saya goyang kaki, sebulan saya boleh untung dalam RM27,000. Goyang kaki je kan. Itu seronoknya. Alright. So far you all mendengar tak saya punya cerita ni? Semua diam ni, betul ke korang tidur lagi ni? Saya sengaja mutekan you punya tu supaya saya boleh ni dengar. Ada punya. Alright. Sekejap saya nak tengok dekat Facebook. Sekejap.
Dengar, teruskan. Alright. Okay, ada. Alright. So, pada 2011, 2011 masa ni saya customer start banyak tau, banyak. Lepas tu customer ni dia bila dia dah guna saya punya servis, and then dia pergi mana-mana pun dia akan contact saya, Wahid, aku nak pergi sini boleh tak cari kereta sewa. So masa tu saya hanya beroperasi dekat Bintulu Sarawak. Contohnya customer ni nak pergi ke Miri. Biasanya dia nak pergi ke Miri lah, sebab apa? Customer saya ni banyak company oil and gas. So dekat Bintulu, dekat Miri pun semua memang tu adalah tempat oil and gas lah. So customer ni bila dia pergi Miri, dia contact saya, Wahid, aku nak pergi Miri lah, boleh tak tolong sediakan kereta sewa. Saya masalah tu, saya memang tak ada cawangan kat sana. So apa yang saya buat adalah saya carilah siapa-siapa yang buat kereta sewa kat sana. Tapi masa tu saya banyak mencari company-company yang kecil-kecil. Saya tak berani nak contact company besar-besar. Sebab apa? Yalah, kita ni kecil lagi, and then dia orang ni besar-besar, memang dia tak layan lah. So saya carilah siapa-siapa yang company yang kecil-kecil, and then saya tanya harga, saya mark up sikit, and then saya makan komersial lah. So apa yang berlaku, setiap kali customer saya turun ambil kereta memang kena marah. Sebab apa? Kadang-kadang dia dah booking pun semua, bila sampai je customer tu, call supplier tak angkat, dia tutup telefon. Kan, itu memang saya lah kena kan. Lepas tu macam saya nampak lah, kalau saya ambil company-company yang besar-besar, kadang-kadang lah dia orang ni banyak macam scam. Dia macam mula-mula tu dia bagi harga murah, tapi lepas tu ada cas ni apa semua. Lalu saya punya customer tu kena bayar banyak lah kan. Kalau keluar kawasan kena bayar ni banyak benda. So memang jadi macam saya nak bagi servis yang terbaik dekat saya punya customer tu, dia jadi macam susah kan. So that's why saya pun fikir macam mana aku nak bantu saya punya customer ni supaya dia pergi dekat mana-mana pun dia boleh dapat servis yang terbaik. Kan? Tak adalah menipu semua. Alright, ramai customer terkena kan, betul. Yang tak best ni bila kita dah deal apa semua, bila customer tu sampai dekat airport, kita call supplier tu tutup telefon. Aduh, kata, kita duduk Bintulu, customer dah turun Miri. Jarak Bintulu dengan Miri tu 200 km. Kita nak pergi tu bukannya dekat kan. Customer memang maki lah. Sebab apa? Yang turun tu bukannya jalan-jalan, engineer, pegawai-pegawai apa semua. So memang tak best lah kita berniaga macam tu kan. Lepas tu bila memang dia block terus kita, tak tahu kenapa kan. Dia macam saya tengok lah, macam sesetengah orang yang buat kereta sewa ni, kalau dia tak boleh nak handle benda tu, dia terus block kita. Dia tak nak handle apa semua kan. Cakap lah awal-awal kalau tak boleh kan. Kan. Lepas tu saya pun start lah buat program licensing. Macam mana saya dapat idea nak buat licensing tu, sebab ada seorang kawan saya ni, dia dah tua dah. Dia minta saya ajar anak dia macam mana nak buat kereta sewa kan. So anak dia ni dah berniaga macam-macam, semua tak jadi kan. So dia nampak saya ni buat bisnes sewa macam menarik apa semua. Dia cakap, Wahid, boleh tak ajar anak saya macam mana nak buat bisnes kereta sewa kan. So pakcik tu dia dekat Miri. Saya cakap, boleh Haji, kalau saya nak ajar, tapi daripada saya ajar macam tu, why not Haji join je company saya. Senang, saya ajar, saya sediakan sistem, run je kan. Saya pun dah ada customer kan. So Haji tu pun setuju, saya ajar anak Haji ni untuk run kereta sewa bawah saya punya brand lah kan. Itulah bermulanya. Okay, so and then saya pun daftarlah company Greenmatic Enterprise Travel and Tours Sdn Bhd. Okay. So pada tahun 2012, and then duit semua masuk, barulah saya tahu, aku punya dah jutawan dah. Masa sebenarnya tahun 2010 tu saya dah jutawan dah, tapi duit tu tak masuk proper kan. Dapat duit, belanja, bayar kereta semua kan. Tapi bila dah buka syarikat Sdn Bhd ni, duit tu barulah masuk dalam company. Tengok-tengok, dah juta rupanya kan kita punya duit sewa ni. Kan. Tetapi tuan-tuan, masa tu saya terlalu penat. Sebab apa? Yalah, dulu saya uruskan dekat Bintulu je. And then bila saya start buat licensing, aku nak kena fikir cawangan lain pula. Lepas tu buka lagi dekat Kuching, buka lagi dekat KK, buka lagi dekat Langkawi. So dia jadi pening. So saya terlalu penat. Bangun pagi je, kerja je sampai malam. Tak ada masa. Asyik duk jawab je, duk training kan. Lepas tu saya pun
saya pun sampai bila aku nak hidup macam ni kan. Aku berniaga ni aku nak freedom, aku nak bebas kan. Tapi sekarang ni bukannya bebas, lagi teruk aku kena kerja berbanding kerja makan gaji dulu kan. So saya pun ada tak sesiapa yang boleh ajar saya macam mana saya nak manage the company. Walaupun saya tak ada, the company tu still running lah. So masa itulah saya start mencari mentor. Ingat saya masa ni dekat Bintulu, Sarawak. Dekat Sarawak. So dekat Sarawak ni sangat jarang orang datang buat seminar ke kelas ke pasal bisnes. Kebanyakan kelas-kelas bisnes ni dibuat oleh agensi kerajaan. So kita bolehlah belajar, tapi yang mengajar tu pun makan gaji. Dia orang pun bukannya berniaga. Boleh belajar lah, tapi ya, beza tau kita belajar daripada orang yang bekerja makan gaji, ajar bisnes, dengan kita belajar daripada orang yang buat bisnes. Lain. Orang yang makan gaji ni dia ikut buku teks je. Kan? Kau buat cini-cini je, kita ikut, tapi kita start lah. Okay, so saya nak mencari mentor lah, yang siapa yang boleh guide saya, yang boleh saya run the business, saya ada masa. Kan? Alright. And then masa tu saya start belajar lah. Saya start masuk kelas Datuk Dr. Aizan Osman. Masa tu belum Datuk lagi. Dr. Aizan Osman, saya start masuk, belajarlah kelas-kelas murah apa semua. And then bila saya masuk tu, alhamdulillah lah, saya punya pendapatan tu start naik. Naik tahun 2013 naik jadi 1.7 juta kan. Lepas tu masa tu kita buat laman web greenmetriccarrenter.com. Sebelum greenmetriccarrenter.com ni diwujudkan, setiap kali saya buka cawangan, setiap kali saya buka cawangan macam lisensi kan, so saya akan buat laman web baru. Contohnya dekat Bintulu, saya dah ada carrenterbintulu.com. Bila saya buka cawangan dekat Miri, saya akan buka carrentermiri.com. Kalau saya buka dekat Kota Kinabalu, saya akan buka carrenterkotakinabalu.com. Kalau saya buka Kuching, carrenterkuching.com. So benda tu okey, tapi sampai bila aku nak pergi buat laman web baru kan? And then bila saya punya lisensi tu kira macam dia orang start dari kosong, lepas tu dia orang berjaya kan, lepas tu dia orang start tambah kereta, makin banyak orang nak join saya punya program licensing lah. Masa tu saya charge tak mahal, $1,000 je. Siapa nak join saya bayar $1,000 je. Ini saya ajar kan. And then memang ramai lah orang nak join licensing, sebab apa dia tengok ada seorang lisensi ni, dia ni cikgu sekolah, memang tak ada pengalaman. Dia mesej saya, dia minta saya ajar dia macam mana nak buat kereta sewa. Saya ajar dia, tak sampai 3 tahun. Dia daripada kosong sampai ada 150 biji kereta kan. Kan. So bila orang tengok saya punya lisensi ni, daripada cikgu sekolah, tak ada pengalaman, 3 tahun boleh ada 150 biji kereta. Berebutlah orang nak join saya punya company kan. So masa mula-mula tu saya charge RM1,000. Lepas tu ramai sangat orang nak join. Saya tak larat nak handle kan. Lepas tu saya naikkan jadi RM3,000. Lepas tu saya naikkan jadi RM5,000. Saya naikkan jadi RM10,000. Sampai saya pernah naikkan sampai RM25,000 yuran nak join saya. Sebab apa? Terlalu penat nak mengajar orang ni. Terlalu penat. Macam-macam kan. Dia bukannya pasal sistem ke apa. Mindset tu kena nak betulkan kepala otak dia tu kan. Okay. So saya pernah, siapa yang nak join saya punya company dulu, pernah saya charge sampai RM25,000. Sebab apa? Saya tak larat nak ajar. Alright. Lepas tu kita buat greenmetriccarrenter.com ni supaya kita jadi macam centralized. Tak payah lagi saya nak buka laman web baru kan. So semua lisensi dia boleh gunakan laman web je. Dia promote laman web Greenmetric, dia orang pun ada link masing-masing kan. Okay. And then alhamdulillah daripada benda tu kita punya pendapatan pun naik jadi 4 juta. Lepas tu 2015 naik jadi 5 juta kan. Lepas tu tahun 2016 drop sikit lah, 4.9 juta. So salah satu sebab dia GST lah. GST ini saya tengok lah, saya punya lisensi banyak lagi keluar. Sebab apa? Dulu sebelum GST ni 2015 tau. Sebelum GST kira macam customer bayar kat kita, tak adalah pening kepala nak manage GST. Lepas tu saya punya lisensi tu macam customer nak sewa kereta, bayar kat dia orang, dia just bayar kat saya 2.5% je. Senang cerita. Tapi bila GST je, duit tu tak boleh pergi ke dia. Duit tu kena masuk kat company saya kena bayar 6%, lepas tu dia orang kena submit claim, kita kena check payment, lepas tu baru release. So kerja tu jadi banyak. Dia jadi banyak lah, dah lah dia punya margin tu makin kecil. Kan kita pula kerja makin banyak. Saya punya lisensi pun kena buat kerja lagi kan.
So that's why banyak lisensi saya yang tak tahan lah. Sebab apa lisensi saya ni biasa orang, banyak orang biasa je tuan-tuan. Orang kampung yang tak tahu apa semua kan. Ini kau suruh pergi buat bayar apa semua. Memang tak nak dia orang. Alright. And then 2016 tu bermulalah kejatuhan saya lah kan. Okay. And then saya pun kira macam hilang arah. Macam mana aku nak grow company kan. Saya rekrut lisensi. Dia orang buat pandai keluar. Jadi pesaing. Saya rekrut orang. Saya ajar pandai. And then dia keluar. Sebab apa dia orang tak tahan dengan GST tu kan. Lepas tu saya pun masuklah Titanium. Belajar macam mana. Apa benda saya nak kena perbetulkan. Lepas tu masuk tu. Alhamdulillah lah. Sale tu naik jadi 5.5 juta. And then 2018 tu naik jadi 5.9 juta. Dan masa saya belajar dengan Datuk Wira, masa saya belajar dengan dalam program Titanium tu, macam Datuk Wira ni, dia bila saya masuk, saya cerita pasal masalah dia, masalah saya. Dok, saya ni masalah macam ni, booking banyak, tapi kita hanya boleh, kalau macam 100 booking, 30 je booking kita boleh ambil, 70 lagi kita tak boleh nak ambil. Sebab apa? Tak ada supplier. Lepas tu supplier saya ni pula asyik duk keluar-keluar, kita nak ambil supplier luar, dia punya kualiti tu tak sama. Dia cerita dia sama macam tahun 2010 macam tu lah. Saya dapat booking, saya nak pass, kena maki dengan customer. Dapat booking, pass, kena maki dengan customer. So that is my issue. So Datuk Wira ni dia dengar saya punya masalah. So dia kata macam ni lah. Kau jangan jadi car rental. Kau jadi platform je. Kau ambil booking je, lepas tu kau train orang untuk jadi usahawan kereta sewa dekat bawah you. So masa itulah kita buat gogreenmetric.com kan. Gogreenmetric.com. So gogreenmetric.com ni kita punya direction adalah kita bukan lagi car rental. Company saya tak beli kereta lagi dah. Kita hanya platform je. Kita ambil booking, kita makan commission sikit, and then booking tu kita bagi dekat kita punya supplier. Tapi kita bagi supplier dekat kita punya lisensi lah. Sebab apa lisensi ni saya dah train, and then kalau macam customer guna servis lisensi ni, dia takkan bising. Memang kita train dia ni macam mana nak bagi servis yang bagus. Lepas tu kita pun ada juga kita panggil GMIS lah, Greenmetric Independent Supplier. Ini outsource lah kan. So kalau dapat booking, kita bagi priority kepada lisensi. And then kalau lisensi ni dah tak ada kereta sangat, barulah kita bagi dekat independent supplier lah kan. Kan. So macam itulah kita punya projek. So kita mula tu tahun 2018. And then 2019, pada tahun 2019 saya dapat rekrut yang join group lah. Lebih kurang 7,000 orang. 7,000 orang independent supplier yang daftar dekat kita punya sistem dalam 1,000 lebih lah. So masa tu dapat je booking, memang kita boleh accept, boleh confirm. Sebab apa? Kereta banyak. Dapat booking, confirm, customer bayar, kita bagi. Kalau lisensi kita dah tak ada kereta, kita pass je dekat kita punya independent supplier. So memang masa tu memang seronok lah. Sampai ada beberapa company yang datang nak beli Greenmetric, yang macam nak JV pun semua. Banyak company yang nak belilah, nak JV lah apa semua. Sebab apa? Kita ni jadi macam platform yang kira susah kita nak rekrut, nak combinekan semua pengusaha sewa kan. Macam Greenmetric ni kita dapat gabungkan 7,000 supplier kereta sewa satu Malaysia. Alright, masuk tahun 2020, COVID-19 melanda kan. Lepas tu booking pun drop apa semua, and then kita pun pekerja pun banyak yang berhenti kerja, and then saya pun saya jangkalah COVID ni memang lama. So actually sebenarnya sepanjang lockdown tu sebenarnya kita masih lagi dapat booking. Ada je booking kan, tapi tak banyak lah kan. So apa yang saya buat adalah, saya pun dah tak ada bekerja, dapat booking saya pass lah, pass. Kalau kau nak bagi commission kau bagi, kalau tak bagi tak apa. So macam tu lah. Kita macam just hidup je. Customer still ada di contact apa semua, and then saya terus contact ni direct kan. Alright. Lepas tu tahun 2022 sebenarnya saya tak ada planning pun nak start balik kita punya licensing pun semua ni. Tapi saya pelik lah. Boleh dikatakan setiap hari orang call. Setiap hari ada WhatsApp masuk kan. Saya nak belajar kereta sewa, Lepas tu ada yang call pun semua. Kenapa ni kan? Kenapa ramai sangat yang nak buat kereta sewa? So saya rasa lah kemungkinan ramai orang hilang kerja, ramai orang yang tak boleh nak bayar kereta dia kan, then dia duk cari macam mana dia nak
dia nak keluar daripada masalah tu. So salah satu cara dia nampak kereta sewa kan. So bila search je memang nampak saya punya nama lah kan. Lepas tu ada yang mesej, kontak apa semua. And then nak buat tu boleh, tapi macam sekarang ni saya dah tak ada staff tau. Tak ada staff nak support kan. Kalau nak buat tu boleh, tapi kena ada staff lah. Saya tak nak lah jadi macam dulu saya nak kena handle semua kan. So boleh nak buat. Tapi kalau ada, let's say lah kalau ada dalam 20 orang lisensi, kita boleh start balik kan. So far sekarang ni ada 5 orang lah, baru ada 5 orang. Independent masih ada. Independent masih ada. Memang open je. Alright. So sekarang ni baru ni kita start balik kita punya licensing. Baru 5 orang lah join kan. So saya pernah ada lisensi sampai ada 100 orang. 100 orang lisensi. Yang lisensi ni dia beza sikit dengan independent supplier. Lisensi ni dia ada yuran. Kita charge dalam 300 lah. Dia macam banyak orang tanya, apa aku dapat? Apa aku dapat jadi lisensi? Dia sama macam Greenmatic ni macam sekolah lah. Macam you hantar anak you pergi tadika kan. Kindergarten, you kena bayar bulan-bulan. Macam Greenmatic ni macam tu lah. So kita kena ada fee sikit untuk kita support you. Dia macam sekolah lah. Kita bagi sistem, kita bagi support kan. Branding pun semua kita buat. So you just fokus kepada operation. Tapi kalau you tak mampu, boleh jadi independent supplier. Independent supplier ni dia macam dia boleh jadi supplier, tapi kalau kita dapat booking tu, dia ni bukan priority kita lah. Kita akan bagi dekat lisensi dulu. Kalau lisensi ni dah tak ada kereta, dah fully book, baru kita pass dekat independent supplier. Sebab tu masa sebelum COVID, saya punya lisensi tu kereta dia orang memang sepanjang masa fully book. Memang kereta dia orang jalan manjang. Sebab apa booking tu banyak, kita akan habiskan kereta lisensi dulu. Kereta dia orang ni dah habis, barulah kita pass dekat lisensi. Sebab tu barulah kita pass dekat independent supplier. Sebab tu independent supplier banyak komplain. Saya dah join independent supplier tapi tak dapat booking pun. Memanglah tak dapat booking sebab apa? Saya punya lisensi tu dah sapu semua dah. Dia orang dah ambil dulu kan. Mana-mana platform pun sama je. Macam Trevor ke Moveby ke Wahdah ke. Dia orang ni macam Trevor, dia ada super host. Dia ada host. So dia bagi priority kepada super host. Macam Moveby pun dia ada juga premier partner dia. Dia akan bagi premier partner. Kalau macam Wahdah pun ada juga, dia ada premier partner. So setiap platform ni sebenarnya dia orang ni ada dia orang punya premier super host apa semua. And then kalau lah dia orang punya premier partner ni dah tak ada, barulah dia bagi dekat dia. Sama juga Greenmatic, kita ada juga kita punya lisensi ni. Kalau lisensi ni dah tak ada kereta, barulah kita pass dekat kita punya independent supplier. Cuma beza Greenmatic dengan platform lain, kita ni tak buang harga. Greenmatic ni memang kita build the platform supaya lisensi yang bernaung dekat bawah kita ni boleh buat duit lah kan, ada untung lah kan. Macam kita punya Azia pun dulu sebelum COVID kita charge satu hari 120, belum campur lagi add-on, campur ni. Kadang-kadang Azia tu satu hari boleh pergi sampai RM150. Kalau saya punya lisensi tu dapat harga tu memang seronok lah, sebab memang harga mahal. Tapi macam platform lain, ada yang Azia RM70, ada RM60, ada yang dapat RM40 kan. So dia boleh, memang booking tu banyak tapi kerja macam anjing kan. Memang booking banyak tapi banyak kerja lah. Macam Greenmatic ni booking tak banyak tapi sekali dapat tu memang, kalau you dapat sewa 5 hari dah settle dah you punya installment tu. Kalau you dapat sewa 10 hari sebulan dah untung kan. Tapi kalau macam platform lain, you kena sewa 20 hari barulah you nampak untung lah. Memang kerja macam anjing lah. Alright. So itu beza Greenmatic. Okay. Pukul apa dah sekarang ni? Saya target sejam je ni. 9.30 dah. So far okay ke? Senyap ni. Okay. Alhamdulillah okay. So tadi Tuan Fadil tanya, Tuan ada lagi ke program independent kereta sewa? Masih ada lagi. Kalau you ada soalan, tanya je dekat komen. Alright. Kenapa saya buat licensing? Sebab satu, cepat untuk dikembangkan. Saya nak buka cawangan tu cepat je, kejap. Macam konvensional punya bisnes kereta sewa. Nak buka cawangan kan, nak kena set up office, nak kena beli kereta, nak ada pekerja apa semua, lambat. Modal pun besar kan. Macam saya, kau bayar aku 300 bulan, dah ada cawangan dah kan. Alright, lepas tu yang saya suka adalah berkongsi rezeki lah kan. So kita dapat job,
kita dah ambil sikit, lisensi ambil sikit kan. So and then bantu pelanggan lah dapat servis terbaik. So lisensi ni saya suka sebab apa, lisensi ni saya train dia betul-betul, and then dia orang ni akan bagi servis yang the best lah. So saya punya customer ni dia pergi mana-mana pun dia akan dapat servis yang sama. Kita tak ada dapat feedback yang negatif ke, customer komplain ke, tak puas hati kan. Macam setengah-setengah platform memang kalau you tengok dekat dia punya website tu memang kena maki lah. Kereta teruk, kereta tak cuci, kereta bau kepam, staff kurang hajar apa semua. So macam Greenmatic ni tak ada. Tak ada. Sebab apa, saya memang train saya punya team supaya bagi the best service kat customer. Saya buat lisensi tu sebab apa? Saya nak make sure customer saya ni dapat servis sama dekat mana dia pergi. Itu matlamat dia. Alright. Lepas tu ada soalan tadi kan? Okay, so saya stop jap. Remy dia tanya, kalau nak beli kereta buat sewa, elok beli cash atau ambil loan? Pendapat pengalaman tuan. Orang bodoh je beli cash. Tu saya punya pendapat lah. Pakai loan lah, pakai loan. Jangan beli cash. Okay, berapa mileage maksimum untuk tukar beli kereta lain? Pendapat pengalaman tuan. Kereta sewa ni, maksimum dia punya boleh sewa 200,000 km lah. Kalau lebih pada 200,000 km tu, dia boleh sewa tapi sakit kepala. Kalau you nak beli second hand, you carilah yang mileage tu macam bawah 100,000 kan. Kalau you cari kereta yang bawah 100,000, masih boleh disewakan lagi lah, 3-4 tahun lagi kan. Okay, saya tapis tak ambil customer bawah 21 tahun sebab ada tambahan 400 bila nak claim insurans. Wajar tak cara saya tu? Pendapat pengalaman tuan. Betul. So dia macam customer ni, dia daripada 23 tahun ke bawah tu memang risiko. Dia chances nak accident tu tinggi. Dia orang ni menggelabah bawa kereta laju kan, darah panas kan. Kalau 23 ke atas tu jarang nak accident. Sebab apa, dia orang ni banyak ada yang dah kahwin kan. So macam saya dulu masa muda-muda kan, bawa kereta nak tekan je kan, darah panas. Tapi bila dah kahwin, dah ada anak, relax. Jadi bawa kereta pun 70, 80, dekat highway pun 90 je bawa steady sebab kita ada family kan. So macam company car rental pun banyak 23 tahun ke atas baru dia bagi sewa. Minggu lepas kereta saya accident umur 20, betul? Budak yang bawah 23 ni dia chances untuk accident tu tinggi. Sebab apa, dia orang ni tidak kompeten. Baru dapat lesen. Kan? Alright. Menjawab tak soalan Remy tu? Alright. Lepas tu apa lagi? Bila kita buat lisensi ni, saya dapat job banyak daripada company, daripada overseas yang dia contact kita. Kita ada customer ni. Kita ada customer, boleh tak you handle customer kita? Lepas tu saya macam company lain yang even travel agents ni pun contact kita, boleh tak handle kita punya ni? So bila kita bergabung ni, kita punya rezeki tu lagi banyak. Lagi banyak rezeki kita dapat. Tapi kalau kita buat seorang-seorang, susah lah. Sakit lah. Sebab tu banyak orang tanya, Cik Wahid macam mana Cik Wahid boleh dapat company corporate? Sebab apa? Kita bergabung. Kan? Lepas tu macam bantu jimatkan kos operasi lisensi lah. So macam saya punya lisensi ni, dia tak payahlah nak buat pergi laman web kan. CTOS pun tak payah, kita share. Kan? Lepas tu banyak benda lah. Dia orang hanya fokus kepada operation. Macam sebelum ni, macam bahan-bahan marketing saya punya team yang buat kan, video apa semua. Cuma dia orang just bagi gambar, bagi video, saya punya team yang tolong edit kan, bagi dekat dia orang. So dia orang gunakan. So tak payah you nak pergi upah marketer ni buat sana apa semua. So you just fokus operation je. Dapat booking, hantar kereta, selfie dengan customer, ambil video, hantar dekat kita punya team kita edit, bagi you guna. Kan? Daripada you nak pergi ada digital marketer you sendiri apa semua kan. Yang account tu you kena ada lah juga kan. Kan. Alright. So memang dapat jimat kos lah saya punya lisensi kan. Dia tak payahlah nak kena ada tu kan. Dia hanya fokus pada operation je. Lepas tu yang saya suka adalah kerja amal lah, kerja amal. Sebab apa, salah satu benda yang saya buat, kenapa saya banner lisensi tu, saya kadang-kadang boleh dikatakan adalah orang mesej saya pun, Tuan Wahid saya susah ni, tak makan Tuan Wahid apa semua, boleh tak bantu saya? So saya pun, Cik kat mana? Cik, saya kat sini tuan. So saya akan mesej dekat saya punya lisensi tu, boleh tak ziarah orang ni, tengok, betul ke dia ni tak makan ke scammer kan? So saya punya lisensi pun akan pergi,
Oh betul lah Tuan Wahid apa semua, dia ni memang orang susah apa semua. So kita sama-sama sedekah bagi bantuan lah kan. So itu yang saya suka lah, kita buat kerja amal lah kan. Tapi macam kita ni pun, kitanya bukannya suka-suka hati bagi bagi derma apa semua. Kita tengok juga kadang-kadang yang minta tu scammer kan. So bila saya ada lisensi ni dia akan pergi tengok, oh betul. Lepas tu kadang-kadang dia bukannya pasal duit pun. Kadang-kadang orang ni dia diberhentikan kerja kan. Lepas tu dia tak boleh bayar kereta dia. So lisensi saya ni pergi jumpa dia, tengok macam mana, dia ni ada kereta, boleh tak saya ambil kereta ni, saya sewakan, so abang tak payah nak pening kepala, installment settle. So maknanya orang ni dia boleh lah tak payah pening kepala. Kalau tak dah lah hilang kerja, lepas tu bulan-bulan nak kena bayar kereta, bank call apa semua kan. So dia jadi pening pelik. So lisensi saya ni pergi tengok apa benda dia boleh bantu. Ada kereta, kita ambil kereta dia, kita sewakan, and then dia tak payah pening kepala pasal sewa kereta, and then dia pun ada income sikit, and then dia carilah kerja lain. Macam tu. So itu yang saya suka lah. Lepas tu yang last kali adalah kelulusan daripada Kementerian Pengangkutan Malaysia lah. So yang ni dia punya target dia, kalau kita gabung, kita boleh pergi dekat Kementerian Pengangkutan Malaysia, dan kita boleh minta lah, dia ada dipanggil car sharing. So few company yang besar-besar macam Trevo kan, Moveby, dia orang tak ada kereta, tapi dia orang ambil data-data kereta ni, dia pergi dekat Kementerian Pengangkutan. So Kementerian Pengangkutan dia akan bagi lesen. Okey, kereta-kereta ni, kereta persendirian, tersangkut. Kereta-kereta ni, kereta persendirian, kalau buat sewa boleh, tak ada isu. Tapi kena daftar lah. So itu kita punya target. Masa sebelum lockdown tu, saya dapat rekod dalam 7,000 orang kan. Tapi belum sempat kita buat betul-betul, dah lockdown kan. So benda ni kalau kita bergabung apa semua, let's say lah kalau kita ada 1,000 biji kereta kan, ini kita pergi jumpa MOT. Kita ada ni apa semua, so dia boleh keluarkan lesen. Janji kereta-kereta tu berdaftar lah. So kalau kereta tu disewa kena tahan JPJ, dia takkan ada isu lah. Tak payahlah you all nak pergi daftar syarikat Sdn Bhd, pergi Kementerian Pelancongan, apply lesen apa semua kan. Mahal. So kalau kita bergabung, kita boleh request daripada Kementerian Pengangkutan untuk keluarkan lesen khas, kereta personal boleh disewakan. Tapi kena gabung, tak boleh buat seorang-seorang. Kan? Alright, lepas tu ini saya nak share, macam saya nak cerita pasal cara marketing, tapi nak bagi you senang faham, saya cerita tentang kita punya story lah. Story saya punya lisensi Tuan Saiful Nazri kan, Tuan Saiful Nazri. Alright. So Tuan Saiful Nazri ni, dia ni duduk dekat Kelantan, cerita dia. Dia kerja kat Kelantan, isteri dia kerja dekat Terengganu. So dia orang ni ada banyak anak. Tengok anak dia punya anak tu berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang anak kan. Masa dia join company saya tu, dia orang ada 3 orang anak macam tu lah. So bayangkan, suami kerja dekat Kelantan, isteri kerja dekat Terengganu. Isteri dia orang ni pula duduk kat Kelantan. Isteri dia pagi-pagi sebelum lepas subuh kena naik bas pergi ke Terengganu untuk kerja, balik malam. So yang Tuan Saiful ni pun kerja. So anak-anak dia tu kena hantar pergi nursery kan. So you bayangkan, pagi-pagi dia dah kena hantar anak dia pergi nursery. Lepas tu isteri dia pagi-pagi dah kena pergi Terengganu kerja. Kerja government lah dua-dua ni. Lepas tu petang Saiful Nazri kena ambil anak dia, lepas tu kena ambil isteri dia kan. So hari-hari macam tu. So you bayangkan, memang penat gila dia kata. And then macam dia nak isteri dia ni berhenti kerja lah. Tuan Saiful dia nak isteri dia berhenti kerja supaya boleh jaga anak-anak. Tapi kalau nak berhenti kerja, dia orang ni macam, yalah, gaji dia orang pun bukannya besar mana. So dia kena ada income. So Tuan Saiful ni pun, dia dapat idea, dia buat bisnes kereta sewa lah. Tapi masa tu dia belum join lagi. Dia belum join Greenmatic lagi. So dia buat kereta sewa. And then alhamdulillah dapat income. Dan dia, tapi customer dia tu banyak customer yang low quality punya customer lah. Low quality, nak murah-murah apa semua. And then dia nampak Greenmatic ni, dia nak cuba Greenmatic. So lala dia decide 2018 dia join Greenmatic. Masa ni saya charge dia 10,000. Tuan Saiful ni. Saya charge dia 10,000 kan. Sebab apa, saya penat nak ajar orang. And then bila dia join, saya ajar dia, and then staff, dia punya isi pun berhenti kerja, and then isi dia bantu dia. Okay. And then yang menariknya Tuan Saiful ni, sepanjang dia join kita tu, dia boleh simpan emas. Tuan Saiful ni dia suka simpan emas. Tiap-tiap bulan dia dapat duit kereta sewa untuk dia beli dinar.
Dinar. Lepas tu dia dapat pergi umrah. Dia tahun 2019 kot dia pergi umrah dengan isteri dia. Duit daripada kereta sewa. Kan? Lepas tu macam Tuan Saiful ni dia ada adik. Adik dia ni OKU. Dia tapi boleh lah kan. Boleh lah buat kerja. So dia boleh gajikan adik dia ni tolong dia buat kereta sewa. Macam Tuan Saiful ni dia masih lagi bekerja dekat universiti. So dia isteri dia bantu dan adik dia ni tolong hantar kereta. Okey. Lepas tu dia dapat gajikan isteri dia. Tak silap saya dia bayar gaji dekat isteri dia 3,000 sebulan lah. Daripada isteri dia tu boleh apply loan beli kereta. So dulu dia struggle. Alright. So ini dia punya result lah kan. So pada tahun 2017 dia punya total sale, yang ni sebelum dia join Greenmatic, total sale dia 73,000 je. Dia dapat sewa kereta tapi murah-murah kan. Lepas tu bila dia join Greenmatic 2018 dia punya sale tu naik jadi 129,000. Sebab apa? Dia start dapat customer kaya, customer yang ada duit, yang tak kisah pasal harga. Itu perubahan yang berlaku lah. Ini cerita sebelum COVID lah kan. Sale, ni sale. Dia punya kutipan sewa. Tuan Saiful ni masa dia join kita tu kereta dia tak banyak pun, dalam tak sampai 10 biji. Kan? Ini kutipan sewa. Tapi daripada tahun 2018 ni dia boleh beli emas, dia boleh pergi umrah kan. Lepas tu dia boleh gajikan adik dia gaji, dia boleh gajikan isteri dia. Income bertambah, kira macam senang lah sikit kan. Alright. Okay, so macam saya nak explain kat you struktur program licensing Greenmatic lah. So macam kita ni sebenarnya kita ada dua lah. Okay. Kita ada satu dipanggil Greenmatic Manager. Greenmatic Manager ni dia leader lah dekat satu lokasi, sama ada negeri ataupun lokasi. Kadang-kadang satu negeri tu dia ada 2-3 orang leader lah. Sebab apa? Macam Selangor kan, bapak gila besar, dia punya market tu terlalu besar kan. So kita kena ada beberapa orang leader lah kan. Alright. Lepas tu macam GMM ni dia macam booking daripada HQ, kita akan bagi dekat dia, and then dia ikutlah dia nak ambil ataupun dia nak agihkan dekat dia punya team. Sebab apa? Macam HQ ni dia tak nak pening bala, kita dapat booking, kita cari leader dekat kawasan tu, kita bagi kat dia, terpulang dia nak ambil ataupun dia nak bagi dekat dia punya anak buah. So GMM ni dia ada anak buah dia lah. Okay. Lepas tu kita ada GML lah, Greenmatic Licensee. Dia ni licensee biasa je, and then dia orang ni fokus kepada dia punya dekat lokasi dia lah kan. Lepas tu GML ni kalau kita tengok dia bagus semua, and then kita akan offer dia lah untuk jadi Greenmatic Manager yang tu kan. Itu kita punya structure. And then kita ada juga Greenmatic Independent Supplier, tapi yang tu dia bukannya lisensi kita lah. Dia hanya jadi supplier luar je kan. Ada job, kereta tak ada, baru kita bagi kat dia orang. Alright, lepas tu macam pembahagian bayaran lah. Macam mana kita ambil, ini yang terbaru lah. Kalau booking tu daripada HQ, kita ambil 20% je. Maknanya customer tu dia memang direct dekat HQ, and then kita tolong uruskan, and then kita ambil 20%. And then daripada 20% ni kadang-kadang booking tu datang daripada referral. Kadang-kadang macam you jadi licensee, contohnya si Hendrik we duduk dekat KK. Lepas tu customer ni contact you, tapi customer ni nak sewa kereta dekat KL. You bagi link you, kita ada link, customer tu booking, bayar, lepas tu HQ akan ambil 20%. Tapi daripada 20% tu, we akan dapat 10%. Kan? Maknanya Greenmatic ambil 10% je, we akan dapat. So, bila you jadi Greenmatic licensee ni, you boleh terima tempahan di seluruh Malaysia. Dia tak sama macam platform lain. Platform lain, kalau you daftar dekat situ je, you tak boleh terima tempahan kereta sewa dekat lain. Macam you boleh ambil booking untuk Langkawi, untuk KL, untuk Sabah, Sarawak. Sebab apa? Link you tu, you boleh terima booking. And then setiap booking yang daripada you tu, you dapat commission lah 10%. Kalau let's say lah kita ada 1,000 kereta, so you boleh jual kereta orang, you ambil commission 10%. Kan? Alright. And then kalau macam tempahan tu dari GML ataupun GMM, and then customer tu bayar ke HQ, HQ ambil 10% je, 90% you punya. Lepas tu kalau macam
customer tu dah biasa apa semua, and then dia tak nak pakai sistem apa semua, dia nak bayar cash apa semua. Ini untuk regular customer je. Customer bayar kat you, kita ambil 2.5% je. Macam itulah kita. Ini structure yang saya guna masa sebelum GST. Yang ni yang betul-betul buat duit lah. Lepas GST tu, ya Allah, memang tak buat duit. Kerja duk bayar GST je kan. Tapi yang ni yang buat duit. Saya punya lisensi pun memang dia orang buat duit dekat sini lah kan. So kita gunakan sistem lama lah kan. Alright. Okay, apa JMM dengan JMM dapat? So dia boleh guna kita punya brand lah kan. And then kita pun sediakan laman web. So kita ada GoGreenMatrix.com. Laman web tu sebenarnya masa kita buat tu, kita ada programmer kita sendiri. Kita bayar gaji dia 3,000 lebih lah sebulan kan. So dia buat laman web tu dekat 2 tahun. Dia buat from scratch, and then kita minta apa saja lisensi kita minta, programmer tolong buat. Kebetulan COVID, website tu siap, and then dia pun berhenti kerja. So sistem tu dah ada lah, tapi tidaklah perfect. Boleh pakai lah kan. Boleh pakai. Alright. And then group support lah. Group support macam siapa yang daftar nanti kita masukkan dalam group khas. And then kalau ada soalan boleh tanya lah kan. And then boleh belajar direct pada saya. Lepas tu macam kita pun ada dokumen sewa apa semua, rental agreement, invoice apa semua ada. You minta je. Sebab apa, kita dah buat bisnes kereta sewa ni dah lebih 14 tahun kan. So semua dokumen kita ada. Minta je kan. Lepas tu macam Greenmatic ni boleh dikatakan hari-hari lah orang mesej, email apa semua. Saya ada kereta, boleh tak ambil kereta saya? So kalau kita ada lisensi, kita akan offer dia orang lah. Kalau you nak, ambil kan. Tapi risiko urus niaga tu, you dengan owner. Kita tak campur kan. Janganlah you ambil kereta orang, lepas tu jadi isu apa semua, dia serang kita. Kita hanya kira macam connecting you je. So you deal lah. Kalau setuju, ambil. Kalau tak setuju, jangan ambil. Okey, sekejap RM6K memang harga untuk jadi ahli sitos ke tuan? Betul, sebulan RM500. You kena bayar RM500 untuk bayar sitos. Bayar 500 kali dengan 12 bulan. So company besar-besar, dia boleh bayar je. Yang kecil-kecil ni memang berdarah hidung lah kalau nak bayar tu. Macam saya dulu, saya bayar 500 bulan untuk sitos. Mampu. Ada tak sini yang mampu bayar 500 setiap bulan? So tapi kalau kita bergabung, boleh guna je lah kan. Alright. Okay. Okay, so next adalah lokasi berpotensi lah untuk bisnes kereta sewa. Ini saya random je lah share. So kalau macam lokasi tu dia dekat dengan airport, ini memang A lah kan. Lepas tu kalau macam lokasi tu dia ada syarikat oil and gas macam Bintulu, Miri kan. So dekat Terengganu, Ketih, itu memang A punya lah. Sebab apa? Itu customer kaya-kaya lah. Alright, and then diorang ni memang mencari company Melayu. Company oil and gas memang dia cari company Melayu. Sebab apa? Untuk dia dapatkan projek daripada Petronas, dia kena gunakan servis Melayu. Macam Greenmatic ni memang company Bumi Putra lah kan. Alright. That's why kita banyak dapat job daripada oil and gas. And then kalau tempat tu tempat pelancongan, macam Langkawi ke Kota Kinabalu, itu memang A lah kan. Tapi itulah, kalau you dapat customer yang ada duit tu memang seronok lah. Apa pendapat tuan pada foreigner, contoh student foreigner? Okey, macam foreigner, macam Greenmatic ni, kita punya customer avatar. Customer avatar, customer yang kita paling suka. Tak kisahlah kau ni foreigner ke bukan foreigner. Nak tahu tak apakah customer avatar kita? Customer favorite kita. Nak tahu tak? Dia tak kisah Korean ke apa. Macam Greenmatic ni sebenarnya kita ada customer yang kita suka. Ada ke nak tahu ni? Kalau ada, cuba komen sikit. Seorang je nak tahu kan? Okay, so macam Greenmatic ni, kita suka tourist with family. Tourist with family. Tak kisahlah kau pelancong Malaysia ke, pelancong luar negara ke, foreigner ke, kalau dia ada family, itu kita sukalah. Sebab apa? Biasanya customer yang dia datang dengan family ni, dia sangat cermat. Lepas tu dia memang ada duit. Kalau macam dia datang seorang-seorang apa semua tu, kita hati-hati sikit lah. Hati-hati sikit.
Oh, kalau kita dapat booking di email kita. Oh, saya nak datang Malaysia, lepas tu saya ada bawa anak, boleh tak sediakan ni? Kita dapat email macam tu memang kita seronok sebab apa? Orang ni memang ada duit. Tapi dia nak servis yang the best dan dia tak kisah pasal payment. Kan? So you pun, kalau you tak nak pening kepala, you fokus kepada customer berkeluarga. Kan? Jarang lah accident. Jarang accident. Dia orang ni memang berhati-hatilah bawa kereta. Kalau accident pun dia akan bayar. Kan? Alright. Jarang masa, betul? Okey, lepas tu you carilah dekat, kalau macam lokasi tu dekat bandar-bandar, dekat KL ke Lembah Kelang kan. So itu memang dia punya potensi tu sangat tinggi lah kan. Alright, macam mana dekat KK, dekat Kuching, bandar tu memang boleh lah. Kalau you duduk dekat situ memang boleh buat duit kan. Okay. And then kalau ada universiti pun boleh juga. And then kalau dekat tempat tu ada banyak hotel 3 bintang. Itu adalah tempat-tempat yang berpotensi lah. Pak Arab suka dengan driver, boleh mahal sehari 400-500. Betul? Kan? Alright. So ini gambar lama lah, macam zaman kegemilangan kita dulu. Kita pernah ada lisensi di seluruh Malaysia lah. Kita ada kat Perlis, kat Langkawi, kat Kedah, kat Penang, Perak kan, kat Kuala Lumpur, Pahang apa semua. So sebenarnya gambar ni kira macam dia memberi satu benda yang amazing lah. Sebab gambar ni sebenarnya saya letak dekat saya punya website lama kan. And then macam company daripada luar negara, dia masuk website kita, dia tengok gambar ni. Dia, Creamatic ni ada banyak cawangan lah. Ada banyak cawangan. Itu yang saya dapat banyak job tu. Padahal saya punya cawangan tu buat kat rumah je pun. Buat kat rumah je. Tak ada office pun. Tapi kita secara online tu kita nampak kita gah kan. Kita gah. Lepas tu senanglah dapat job. That's why company saya boleh masuk dekat laman web Asia banyak. Kan banyak platform-platform. So bila kita bergabung tu lagi mudah. Tapi kalau you seorang-seorang, letih. Kan? So habis. Ada tak soalan? Saya rasa saya dah menjawab dah soalan sepanjang ni kan. Kalau ada soalan boleh tanya. Ataupun you nak bercakap dengan saya pun boleh. You unmute je. You punya mic tu. Ada nak sembang ke? So far? Dah penat dah. Ada bila. Okey, kalau sesiapa yang berminat nak join JML boleh WhatsApp saya. Sebenarnya saya tak buka pun, tapi kalau nak you WhatsApp saya. Sekarang ni yuran pendaftaran dalam RM600. Lepas tu every month kena bayar RM300 lah. Saya target lah siapa yang join saya ni, saya nak bantu dia. Kalau boleh lah dia boleh ada 40 biji kereta, lepas tu dia punya profit pun boleh RM10,000, RM20,000 kan. And then make sure lah dia join, dia gunakan kita punya kemudahan lah kan. Kalau you berminat, you boleh WhatsApp saya, nanti saya bagi link lah kan. Okay. And then dia macam ni lah, macam sekarang ni kita tak ramai lagi. So harga murah. Jangan sampai bila dah orang dah berebut, dia sampai satu tahap saya dah tak larat dah. Dia akan naik lah jadi RM3,000, jadi RM5,000, jadi RM10,000, sampai paling teruk sekali RM25,000 lah. Sekarang ni siapa yang nak daftar saya charge RM600 je. And then kita grow together lah. Kita macam Creamatic sekarang ni kita nak bounce balik, kita nak build balik. So macam dulu masa mula-mula saya buat tu saya charge RM1,000 je. Lepas tu lama-lama orang berebut nak join, saya charge sampai RM25,000 lah. Sebab memang penat nak training orang. Alright, ada lagi soalan tak? Okey, sekejap. Tapi sekarang kes COVID makin naik tuan. Tuan rasa tak efek ke? Sekarang ni kerajaan dia takkan mampu lagi nak lockdown. Dulu efek tu sebab apa? Lockdown. Orang tak boleh rentas negeri. Itu memang jahanam lah. Tapi sekarang ni walaupun naik, kerajaan dia tak boleh nak tu. Orang tetap boleh travel. So bila orang boleh travel, insyaAllah lah benda tu still ada. Dan sekarang ni macam government, apa yang government nak buat adalah dia nak buat dipanggil Langkawi Travel Bubble. Langkawi Travel Bubble maknanya pelancong daripada luar negara ni, dia nak datang Malaysia, dia kena masuk Langkawi dulu, dia stay dekat Malaysia ni 7 hari. Kalau dia tak ada COVID, dia boleh masuk Malaysia.
Dia boleh travel satu Malaysia, Sabah Sarawak. Dia macam tu. Itu je cara dia untuk pelancong masuk. Dia masuk Langkawi, 7 hari dia stay, tak ada COVID, dia boleh jalan. So bila kerajaan buat macam tu, insyaAllah lah. Sebab apa kita buat duit ni daripada pelancong. Kalau dulu langsung pelancong tak boleh masuk. Tapi sekarang ni kerajaan pun dah tak tahan. Kan? Dia buat program Langkawi Travel Bubble. Alright. Okey, sepanjang Tobat Kereta Sewa dulu ada ke customer yang berhutang? Ada kan. So kita along the way tu kita belajar. And then start daripada tahun 2013 bila kita buat laman web tu, laman web semua, and then customer start booking semua, and then macam kereta kita punya lisensi tu memang memanjang masa, sepanjang masa memang fully book, memang tak ada. And then mula-mula tu kita sewa harga murah-murah lah. Lepas tu bila kereta manjang tak ada apa semua, saya naikkan harga. Bila kita naikkan harga, customer dia tetap juga booking sebab apa, dia nak dapatkan quality service tu lah. Alright, lepas tu bila kita naikkan harga tuan-tuan, kita dah tak ada deal dah dengan customer-customer yang bermasalah ni. Sebab apa, customer yang bermasalah ni dia akan pergi dekat company-company yang jual murah. Dia akan cakap, kereta sewa murah, sebab tu saya tak bagi, mana-mana lisensi saya, pergi buat Facebook page ke, pergi iklan, kereta sewa murah Kota Kinabalu, memang saya akan hentam kau-kau. Sebab apa, saya tak nak saya punya lisensi dipanggil syarikat kereta sewa murah. Saya memang tak boleh. Jangan kita jual value. Kita jual value. Kita jangan sebut murah-murah. You all pun ada tak kat sini yang pergi buat Facebook page ke kereta sewa murah? Kalau saya jumpa tu memang kena lah. Jangan sebut murah. Kan? Macam kita Greenmatic, Your Travel Solution, Your Car Rental Platform. Kita tak sebut murah. So bila macam kita fokus kepada value, kita start naikkan harga, customer yang datang tu memang customer daripada syurga lah. Memang kalau ada isu pun semua, kita minta dia bayar. Yang you jadi masalah customer tak bayar tu, you fokus customer yang bermasalah, customer yang tak ada duit. Kan? Okay. Alright. Minggu ni saya langsung tak ada booking. Itu yang saya pelik tuan. Kereta tersadai. Saya ingat sebab kes COVID menaik. And then satu lagi, macam sebenarnya ada peluang yang sangat besar, tapi kena bergabung lah. Macam baru-baru ni saya ada kawan saya ni, dia ada company platform lah, dia kata. Sebenarnya kalau kita bergabung, syarikat insurans, JLC, dia orang ni macam syarikat insurans kan. So dia orang ni setiap hari ada lebih kurang 200 biji kereta accident, dan dia orang ni perlu kereta ganti. Dia punya customer ni perlu kereta ganti, dan syarikat insurans ni boleh bayar. You bayangkan setiap hari ada 200 kereta accident yang customer ni perlu ganti. So kalau you dapat tu, kalau kita bergabung, kita boleh deal dengan syarikat insurans ni bapak gila. Goyang kaki, tapi harga tak adalah mahal. Okey lah kan, memang cantik lah, cantik lah. Syarikat insurans, JLC pun semua. Sebab apa? Memang JLC ni, kalau boleh dia nak sewa kereta dari satu company, and then dia pergi mana-mana satu Malaysia ni, dia ambil daripada company tu je. So, tapi kalau you buat seorang-seorang, dia susah. Susah kan? Susah. Ambil kat ni, dekat sini, dekat KK ambil kat sini, dekat Johor, company ni yang jadi pening. So, company JLC ni, dia booking dekat satu company, and then dia punya staff ni pergi mana-mana pun kita yang sambut. Kan? Alright, so tuan, area mana? KLIA penuh booking tak? Cukup. Dia macam zaman sebelum COVID tu memang hari-hari ada, memang banyak. Cuma sekarang ni bila COVID, bila lockdown pun semua, memang kita tak buat marketing lah. And then macam lisensi, macam Greenmatic ni, kita memang ada organic punya booking. Itu kita layan lah. Lepas tu macam lisensi ni pun kita ajar dia macam mana buat marketing pun semua kan. Alright. And then insyaAllah lah kalau kita sama-sama buat marketing, booking tu ada. Okay. Pernah juga deal dengan customer insurans yang keretanya accident, tapi syarikat insurans nak company yang ada lesen untuk urusan. Tak semestinya. Dia ada syarikat je. Saya ada deal macam kawan saya ni memang dia ada company insurans ni memang booking kat dia, dia pass kat kita lah, dia ambil lah sikit commission, tapi banyak lah dia punya amount. Problem kawan saya ni, dia tak ada supplier. Itu problem dia. Right.
So kalau tak ada soalan lagi, kita habis kat sini, dan kalau you ada pertanyaan, you WhatsApp je saya. Kalau nak join kita pun WhatsApp je saya, nanti saya bagi link lah untuk pendaftaran. Alright, so kita habiskan kita punya sesi ini dengan kiraan 3, 2, 1. Jumpa lagi. Assalamualaikum.